Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini secara langsung analisis awani. Setiap tahun kita mengetahui ratusan ribu lepasan pelajar yang mendapat keputusan SPM dan juga STPM memohon untuk mendapatkan tempat di institusi pengajian tinggi awam kita, politeknik kita ataupun institut latihan perindustrian kita. Tetapi dengan jumlah yang begitu besar saban tahun, kadang-kadang kita melihat ramai sekali pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang, gagal mendapat tempat dengan orang kata pun permohonan khusus yang mereka idam-idamkan ataupun ibu bapa mereka inginkan, tetapi tiada tempat untuk ditawarkan oleh pihak kementerian. Ini antara cabaran, ini antara isu yang menjadi persoalan saban tahun setiap kali apabila permohonan untuk mendapatkan tempat di universiti tempatan dibuka pada awal tahun hinggalah sekitar hujung bulan April ini. Tetapi bagaimana kita melihat isu ini? Kerana ia akan menentukan masa depan para pelajar kita. Dalam masa yang sama juga kita perlu mengimbangkan lepasan-lepasan dalam universiti, dalam orang kata pun bidang-bidang tertentu untuk memenuhi pasaran pekerjaan dan juga membangunkan negara pada masa akan datang. Jadi untuk kita membincangkan bagaimana kita melihat pengambilan pelajar lepasan SPM dan staraf untuk selepas ini, bersama saya pada malam ini iaitu Datin Paduka Engineer Dr. Siti Hamisah Tafsir, Timbalan Ketua Pengarah IPTA Jabatan Pengajian Tinggi, Datin Paduka Engineer Doktor, untuk melihat isu ini kerana kita tahu kalau statistik yang dikemukakan oleh pihak kementerian kepada saya rasa pemohon untuk lepasan SPM sahaja untuk mendapatkan tempat di IPTA, di ILKA, Politeknik dan sebagainya 209,580 orang. Itu pemohon. Tempat yang ada sekitar 20,230 tempat. Itu untuk pemohon level SPM. Kalau untuk mereka yang berkelulusan STPM, pemohon sekitar 105,888 pemohon. Dan tempat yang disediakan hanya 49,000 sahaja lebih kurang. Ini menunjukkan satu kata pun jumlah yang begitu terhad. Bagaimana doktor dan rakan-rakan di kementerian untuk menyelesaikan isu ini saban tahun? Sebagai sebuah negara yang akan menjadi negara maju pada tahun 2020, kementerian telah mensasarkan agar 50% daripada anak-anak kita yang berumur antara 17 hingga ke 23 tahun mendapat pendidikan pengajian tinggi. Jadi untuk menyediakan pendidikan pengajian tinggi ini bukan saja di IPTA, di IPTS juga beberapa universiti telah dinaikkan taraf ke taraf universiti supaya kita boleh memastikan anak-anak kita dapat menyambung pengajian mereka ke IPTS dan juga disediakan politeknik dan juga ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam, dan juga kolej komuniti yang sedia ada. Dan antara universiti IPTA 20 tadi, kita ada juga universiti yang memberi fokus kepada teknikal, MTUN kita namakan, seperti Universiti Malaysia Perlis, Pahang, Universiti Teknikal Melaka, UTHM. Jadi berbagai di Johor tu kita Dan ini untuk memastikan kita akan mencapai 50% antara anak-anak kita ini akan mempunyai pendidikan pengajian tinggi. Okey. Bermula dengan kata pun pada 20 Januari lalu hinggalah 7 April, permohonan dibuka oleh kepada semua para lepasan SPM dan juga STPM untuk mendapatkan tempat melalui unit pusat universiti UPU. Jadi berapa banyak yang sudah kata pun melakukan permohonan yang setakat ini? Kita ada lebih kurang 400,000 yang menduduki SPM. Dari 400,000 yang menduduki SPM, 200,000 memohon untuk program-program lepasan SPM atau saraf di IPTA dan Politeknik Premier. Dan tempat yang ada adalah 20,000 saja. Seperti yang disebutkan tadi. Tetapi dalam masa yang sama kita mempunyai program-program di Politeknik konvensional, di Politeknik Metro, dan yang itu yang banyak sebenarnya. Yang mana setiap tahun kekurangan pelajar permohonan. Sebab kita punya mentaliti ialah bahawa kalau pergi ke
akademik itu lebih baik. Tetapi kita kadang-kadang kena melihat kecenderungan kita. Kalau kecenderungan kita mungkin tidak ke arah akademik, kemahiran itu adalah bagus sebab kemahiran ini akan membantu kita untuk menjadi sebuah negara maju, terutamanya high-end skill. Sebab katalah di pelantar minyak kita memerlukan mereka yang boleh buat welding, tapi high-end welding. Sebenarnya banyak. Kalau kita lihat negara... Dan gajinya besar. Besar. Betul. Itu orang tak sedar tu. Ya, betul. In fact, masa saya di Australia baru-baru ni, saya dimaklumkan gaji seorang guru besar sekolah dengan seorang plumber lebih tinggi plumber. Betul. Ya. Dan mereka diiktiraf sebagai skill worker profesional. Ya. Jadi kita mungkin kena melihat, kalau dulu zaman saya, saya pergi ke universiti sebab untuk menaikkan taraf ekonomi keluarga. Tetapi sekarang pelajar-pelajar sekarang saya lihat program seperti animation, gaming, yang mana itu lebih memberi mungkin pulangan keuangan dalam masa yang sama minat mereka. Sebab zaman yang akan datang bukannya mereka bekerja di organisasi yang besar. Kita ada beberapa pelajar, saya dimaklumkan, ada 3 orang pelajar perempuan yang mengambil program animation dan mereka sebelum keluar dah buat company, dah providing... Dah jadi bos dah? Dah providing service kepada some company untuk buat animation. Dan ada beberapa industri yang memang berjumpa kita dan bertanya, di mana lagi universiti di Malaysia ni yang buat animation? Sebab mereka rasa dah kekurangan dalam bidang-bidang tersebut. Jadi kita kena melihat dengan lebih luas. Ya. Pada pandangan doktor sendiri, adakah mentaliti masyarakat kita untuk melihat masuk ke politeknik sebagai satu ataupun kelas kedua pendidikan masih lagi kuat begitu? Mungkin, saya rasa ada kemungkinan, tetapi kita kena menukar kita punya pandangan. Kita kena menukar stigma tersebut. Kerana sebenarnya hands-on ni mereka boleh pergi ke MTUN. Sekarang sudah terbuka luas. Mungkin berbeza 10 tahun lalu, 15 tahun lalu kan. MTUN ni ialah technical university yang mana kita juga cuba menubuhkan lembaga sendiri untuk MTUN ni. Beza dia, MTUN ni adalah engineering technologies yang mana universiti yang sebelum ni menawarkan program-program kejuruteraan. Jadi ada perbezaan. Engineering technologies ni dia menggunakan kemahiran. Whereas yang engineers ni dia akan duduk di office, dia akan buat design, whereas yang teknologis akan turun ke padang. Itu bezanya yang kita perlu memaklumkan pada semua. Okey, Prof. Doktor, kita lihat yang pertama, kita akan berbincang selepas ini kursus-kursus mana yang seringkali menjadi rebutan para pelajar kita dan tempatnya begitu terhad, tetapi bagaimana kementerian mengagihkan tempat tersebut dan memberi option kedua ataupun option seterusnya kepada para pelajar dan ibu bapa yang ingin mendapatkan tempat untuk kursus berkenaan. Kita rehat dahulu. Kembali dalam analisis awal ini secara langsung, kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran pada saban tahun, program-program tumpuan yang menjadi orang kata pun tumpuan para pelajar kita sama ada lepasan SPM ataupun STPM, ada seperti doktor untuk mendapatkan tempat dalam fakulti kedoktoran, kata pun pergigian, farmasi. Realiti ini bagaimana, doktor, untuk melihat bahawa kita perlu realistik tentang ini? Program-program yang ini kita namakan program yang kompetitif. Pelajar hanya akan diberi satu tawaran saja kalau mereka berjaya. Dan kompetitif ni teramat kompetitif lah. Saya boleh bayangkan bagaimana teramat kompetitif itu? Misalnya 2013-2014 pelajar yang dapat 4 flat untuk CGPA ada 1,299 pelajar memohon untuk ke program pergigian yang mana ada 109 tempat aja di Malaysia. Jadi ini bermaksud setiap 10 yang memohon, 1 je akan dapat. Ini 4 flat. Itu ratio. Jadi universiti
universiti yang akan memilih pelajar ni. Jadi mereka cuba memilih yang terbaik. Jadi pelajar-pelajar ini diminta untuk hadir untuk interview dan sebagainya. untuk temu duga. Jadi dari situlah mereka akan ditentukan. Dan permohonan adalah 28,000, tetapi yang 4.0 yang ni adalah 1,000 lebih. Jadi inilah kekangan kita. Tetapi di Malaysia terdapat beberapa IPTS yang menawarkan program kompetitif ini. Dan setengah-setengah agensi seperti MARA, JPA ada menawarkan beasiswa, saya dimaklumkan. Dan ada setengah-setengah IPTS memang memberi beasiswa juga. Jadi itu option yang kita boleh tawarkan. Walau bagaimanapun ada beberapa pelajar yang memilih untuk keluar negara. Sudah pun dimulakan sebenarnya prosesnya. Jadi kalau kita lihat dengan kursus-kursus menjadi tumpuan ini dan juga tempat yang begitu terhad, dan dalam masa yang sama kita tahu juga negara kita sekarang menumpukan untuk menjadi sebuah negara maju dan keperluan untuk melahirkan lebih ramai para saintis, penolong saintis, para penyelidik dan sebagainya mendesak dan juga untuk mendapatkan tempat dalam ranking dunia universiti-universiti ini mereka perlu memerlukan ramai mereka-mereka yang lepasan ijazah ini. Jadi ada kesan tak pada pengambilan pelajar-pelajar untuk first degree ni, Doktor? Untuk first degree kita tidak mengurangkan, tetapi unit penyelidikan mungkin ada setengah tu akan mengurangkan bilangan pelajar diambil, tetapi akan ditambah di universiti yang lain, IPTA yang lain. Ya. Ini untuk memastikan kita punya nation building sentiasa terus bergerak ke hadapan. Dari segi IPTS pula, mereka setengah universiti telah mula memohon geran-geran penyelidikan dan ada setengah mereka memang telah mendapat. Ini ialah untuk menambah RSE tadilah, researchers, scientists, engineers, supaya kita menjadi negara yang maju. Bagi mereka yang memohon untuk terus ke universiti tertentu misalnya, kita tahu ada universiti ada autonomi untuk mengambil pengambilan pelajar seperti USM sebagai universiti apex. Adakah mereka akan mendapat, kalau mereka gagal mendapat tempat di USM, mereka ada peluang untuk mendapat tempat di universiti lain? Mereka boleh memohon di universiti yang lain. Yang mereka mohon di USM tu diproses oleh USM. Tapi universiti yang lain mereka boleh. Tetapi mereka boleh terima satu sahaja tawaran. Jadi kita akan pastikan. Itu pastinya. Untuk dari sudut kelayakan asas ataupun syarat-syarat tambahan yang dimulakan pada 2014 ini, mungkin di luar sana tidak maklum, tapi mungkin dari sudut Kementerian Jabatan Pengajian Tinggi ada syarat-syarat tambahan yang akan dikenakan bagi pengambilan di universiti pada kali ini? Untuk ke IPTA dan Politeknik Premier, dimestikan mereka punya kredit untuk sejarah, mesti lulus sejarah. Tetapi untuk Politeknik konvensional atau dan juga Metro dan ILKA, mereka tidak perlu lulus sejarah. Sejarah amat penting, sebab sejarah inilah yang menentukan identiti kita. Sejarah inilah kita punya soul of the country, yang mana saya rasa bertepatan, yang perlu kita laksanakan. Jadi kan dari sudut orang kata pun analisa dan juga pemantauan doktor dan juga Jabatan Pengajian Tinggi melihat para pelajar yang lepasan SPM dan juga STPM tahun lalu ini ada kelayakan minima begini? Yes, memang mereka punya kelayakan. Mereka telah dimaklumkan sebelum ini. Okey, dari sudut orang kata pun calon yang wajib menduduki MUET tu, MUET tu. MUET, okey. MUET adalah bagi calon-calon lepasan STPM. Mereka mestilah punya band 1. Tetapi setengah-setengah program yang macam yang kompetitif tadi. Jadi keperluan atau syarat diletakkan lebih tinggi. Program yang kompetitif tadi, yang 3 tadi, dan program yang lain seperti perundangan. Mereka memerlukan MUET yang lebih tinggi dan juga TESOL. Sebab program-program gini memerlukan mereka yang berkemahiran bahasa Inggeris. Okey. Doktor juga melihat ataupun tempat yang begitu terhad dan juga semakin ramai anak-anak kita yang mendapat keputusan cemerlang ataupun 4 plat sahabat tahun, dan juga kita melihat ataupun peluang mereka untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya, itu juga diambil kira oleh para pelajar kita dan juga ibu bapa. Bagaimana kementerian orang kata pun melayan kerenah-kerenah sebegini? Kerana
Kadang-kadang kita agak peras, ibu bapa peras, orang kata pun kecewa peluang mereka untuk menampatkan tempat khusus-khusus yang menjadi idaman tak dapat, ataupun universiti tertentu. Kalau universiti, research universiti pastinya menjadi tumpuan, universiti kebangsaan, USM, UM atau UTM dan sebagainya. Tetapi apabila mendapat tempat di universiti yang tidak tergolong dalam research universiti, mungkin ada rasa ataupun kecewa ataupun rendah diri ataupun tak level dan sebagainya. Bagaimana kementerian melihat isu ini? Saya melihat perkara ni adalah terpulang pada individu, sebab kadang-kadang mereka setengah graduan dari universiti yang bagus pun kalau attitude dia tak bagus sama juga. Jadi adalah sendiri. Pelajar perlu melihat apakah kena reflect balik kemampuan diri mereka, kemampuan satu lagi kecenderungan, kekuatan mereka. Kadang-kadang sebab program tu kompetitif, semua berebut kat situ. Semua nak berebut. Tapi kita kena tahu apa yang kita nak, sebab 3 tahun ni masih yang lama di universiti. Jadi mereka kena tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka nak buat bila mereka keluar bekerja nanti. Sebab nanti masa mereka bekerja, they'll be working for 30 years and they must be happy with the choice. Dia mestilah nak pergi kerja tu passionate. Besok nak pergi kerja, excited nak pergi kerja. Happy. Jadi pilihan tu perlulah melihat pada diri sendirilah, saya rasa. Okey, Dr. Siti, kita perlu rehat yang kedua. Selepas ini ada peluang tak untuk merayu dan sebagainya. Kita nak tahu tentang itu. Keduanya juga kita akan melihat untuk menimbulkan minat para pelajar kita menjadi seorang entrepreneur ataupun usahawan. Dan bermula daripada lepasan inilah dengan keputusan SPM dan STPM, sebenarnya bermulalah mereka menggorak langkah pertama untuk ke arah itu. Tetapi bagaimana caranya? Kita rehat dahulu. Kembali dalam analisis awal ini, kita masih membincangkan untuk melihat peluang memasuki IPTA dan juga institusi pengajian tinggi selepas SPM dan juga STPM. Dr. Siti, untuk memberi peluang kedua kepada keputusannya pada hari Sabtu ini akan dibuka. Okey, teruskan. Kita ada rayuan yang mana rayuan akan bermula pada 16 Mei sehingga 26 Mei. Kita adakan pada 16 Mei adalah kerana keputusan untuk ke program di Politeknik Konvensional dan Metro dan ILKA akan diumumkan pada 16 bulan. Jadi bila pelajar telah mendapat, baru kita buka untuk rayuan. Jadi ada talian disediakan pastinya pihak UPU dan anda boleh ke website UPU atau ke Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran untuk mendapatkan talian-talian yang dimaksudkan. Dan juga kalau kita lihat peluang ini juga kebanyakan ibu bapa dan juga orang kata pelajar melihat kursus-kursus yang mereka minat seperti mana yang sudah didedahkan di peringkat sekolah lagi, Dr. Siti. Ada kata minggu kerjaya ataupun cikgu-cikgu kat sekolah dan kalau ambil jurusan ni akan keluar jadi pensyarah ataupun bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi sebenarnya apabila kita memasuki sebuah negara maju, untuk menjadi seorang usahawan ataupun teknokrat dalam bidang-bidang tertentu adalah lebih luas sebenarnya, kerana pelbagai insentif, pelbagai peluang sudah pun disediakan. Dan pengalaman Dr. Siti lah melihat anak-anak muda kita di luar yang mempunyai motivasi untuk memilih satu kursus-kursus mungkin yang jarang didengar tetapi mempunyai nilai yang begitu tinggi di pasaran kerja di luar sana. Bagi politeknik, mungkin saya address yang ini dulu. Kita setiap tahun tidak memenuhi tempat yang ditawarkan. Banyak lagi kota tempat. Yes. Dan mereka ini yang sebenarnya banyak berpeluang untuk membuat menjadi usahawan. Kita rasa kalau ramai lagi masuk ke politeknik untuk memenuhi tempat ni, mungkin lebih ramai lagi usahawan di antara kita. Walau bagaimanapun di IPTA pun program-program usahawan sentiasa dilaksanakan, malah di embed dalam program-program sedia ada. Di kementerian pun ada satu jabatan yang memang khas untuk usahawan, yakni untuk
membantu mereka untuk menjadi lebih arif lagi, untuk menjadi usahawan, dan membantu mereka like hand holding lah, melalui program-program yang ada di universiti. Itu mungkin persepsi yang mungkin agak kata pun mudah bagi kita bercakap, tetapi kadang-kadang ibu bapa pula tak yakin. Mungkin anak-anak mereka, dia nak jadi seorang pakar pembangun perisian komputer ataupun membuat video game dan sebagainya, animasi dan sebagainya. Satu ruang yang mungkin agak asing bagi setengah komuniti ataupun masyarakat ataupun keluarga, tetapi peluang untuk menjadi usahawan dan untuk memasarkan produk mereka begitu bernilai tinggi, apatah lagi negara kita sekarang sedang bersaing dalam hal-hal demikian. Di universiti, setiap universiti yang saya tahu di IPTA, mereka mempunyai satu commercial arm yang mana mereka membantu pelajar-pelajar dan pensyarah untuk commercialize some of the product ni lah. Walau bagaimanapun di peringkat pelajar semasa mereka menjalani latihan industri, itu adalah pendedahan yang kita nampak, yang mereka boleh melalui program-program yang akan membantu mereka menjadi usahawan. Betul seperti yang Cik Nazri sebutkan, mudah untuk kita nyatakan, tetapi jati diri itu yang mana perlu diterapkan tu memang saya rasa antara cabaran dan utama. rangsangan perlu diberikan oleh ibu bapa sebenarnya juga. Kalau anak mereka sudah membuka sedikit mata, sebelah mata, tetapi kalau mata itu terus ditutup oleh ibu bapa, sukar juga, doktor kan? Ya, betul. Okey, bagi akhirnya mungkin doktor ingin memberi sedikit kata pun maklumat kepada pelajar kita yang sedang berdebar-debar lah menunggu keputusan ni, macam saya dululah apabila dapat surat UPU, alamak macam mana ni kan, dapat ke tidak keputusan subjek yang khusus yang diinginkan tu. Kita mempunyai ruang untuk pelajar merayu dan sedia memberi khidmat. Walau bagaimanapun bagi pelajar, saya kira mereka kena melihat apakah peluang yang ada. Banyak peluang sebenarnya di Malaysia ni. Kita ada yang tadi ILKA yang mana di Kementerian Human Resource kan. Kita ada Politeknik, College Community kita pun memang banyak program-program yang dilaksanakan, dan program ni banyak yang memberi ruang kepada mereka untuk menjadi usahawan pun. Jadi saya kira mereka boleh melihat apa yang ada, dan saya kira pilihan tu adalah mesti tepat dengan diri sendiri, bukan dari ibu bapa yang ingin menentukan masa depan mereka. Dan kita mahu setiap lepasan SPM ataupun STPM, biarpun apa keputusannya, kalau boleh teruskanlah pengajian mereka, kerana inilah aset kita pada masa akan datang untuk mengisi ruang-ruang dalam industri dan juga pasaran pekerjaan kita pada masa akan datang. Bagi anda di luar sana, keputusan rasmi permohonan kemasukan ke IPTA Politeknik Premier akan diumumkan pada 10 Mei, Doktor ya? 10 Mei pada selepas 12 tengah hari. Hari Sabtu ini 12 tengah hari, dan rayuan untuk mereka yang gagal mendapat tempat akan dibuka melalui aplikasi e-rayuan, dibuka mulai 16 Mei 2014 dan ditutup pada 26 Mei 2014, dan maklumat tentang ini boleh didapati di laman web UPU dan juga Kementerian Pendidikan. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Paduka Engineer Dr. Siti Amrisah Tafsir, Timbalan Ketua Pengarah IPTA Jabatan Pengajian Tinggi, dan jika ada sebarang persoalan anda boleh hantar ke platform media sosial yang kami sediakan, dan anda boleh membuat turun aplikasi Asrar Awani melalui Google Play dan juga App Store. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih.